Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk hari ni cikgu nak ajar kamu pasal yang benda yang simple juga, sama juga, masih lagi menggunakan formula PA sama dengan NA per NS ni. Okey, hari ni cikgu nak kamu jawab soalan uji diri 6. So cikgu tunjuk dulu macam mana nak jawab soalan yang pertama. Kita tengok pada soalan yang pertama ni. Ada 6 dalam sebuah kilang 6,000 biji mentol diuji. Okey, so 6,000 ni adalah bilangan sampel. Okey, setiap kali soalan berayat macam ni, kamu kena tulis maklumat dia. So, kamu ada NS, bilangan sampel kamu adalah sama dengan 6,000. Okey. Lepas tu dia kata, dan 500 biji mentol didapati rosak. So, kita ada mentol rosak. And mentol rosak sama dengan, ada berapa? 500. Tulis 500. Okey, baru kita tengok soalan. Okey, dia kata A, sebiji mentol dipilih secara rawak daripada 6,000 biji mentol. Cari kebarangkalian. Okey, cari kebarangkalian bahawa mentol tersebut adalah rosak. Dia nak cari kebarangkalian mentol rosak. So kita tahu PA sama dengan NA per NS. Kita tulis formula yang asal. So, kalau A ni adalah, dia nak cari apa? Kebarangkalian ke apa? Kebarangkalian mentol rosak. Mentol rosak. So, NA ni pun mestilah bilangan mentol rosak. So, caranya, kita masukkanlah. Kita dah tahu kan bilangan mentol rosak berapa? 500. So, tulis 500. Bilangan sampel kita dah tahu kan? 6,000. 6,000. So, lepas tulis macam tu, kiralah. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator kita akan dapat ini PA. Tekan kalkulator kita akan dapat berapa? 1/12. Okey, so itulah jawapan dia untuk soalan A. Soalan B pula, tengok. B, soalan B dia cakap, jika 60 biji mentol dipilih secara rawak. Okey, sekarang ni sampel dia dah kecilkan. Sampel baru. Okey, sampel sama dengan 60. Dipilih secara rawak daripada 6,000. Memang dia pilih daripada 6,000, tapi sekarang dia ambil 60 saja. Okey, berapa biji daripadanya dijangka rosak? Okey, dia tanya berapa biji. Dia bukan tanya kebarangkalian, dia tanya berapa biji. So, ini maksudnya dia bertanya NA. Okey, so sekarang ni kita dah ada NS. Ini NS. 60 ni NS. Kita ada formula PA sama dengan NA per NS. PA kita dah ada belum? Ada. Tadi yang kita cari tu, kebarangkalian mentol rosak inilah. Kita gunalah balik yang A tu. Okey, NA kita nak cari, PA kita dah ada, NS kita dah ada 60. So kita masukkan 1/12 sama dengan NA per NS kita adalah 60. NS ni adalah sampel yang baru. Dia kata dia pilih 60. Okey. Lepas tu macam ni, bila macam ni, kiralah dia. Okey, kira 1/12. Ni pindah pergi depan, dia jadi darab 60 sama dengan NA. So darab 60, 1/12 darab 60 dapat jawapan berapa? 5 kan? Kalau cikgu tak silap lah, 5 lah. Okay, so itulah jawapan dia. Check balik, tekan kalkulator, check balik jawapan dia. Okay, thank you. Okay, cikgu tunjuk contoh yang kedua. Yang kedua ni, soalan nombor 2 ni, kita tengok. Sekeping duit shilling dilambung sebanyak 140 kali. So 140 ni adalah bilangan sampel. Kita tulis NS sama dengan 140. Lepas tu dia kata angka diperoleh sebanyak 74 kali. So N angka sama dengan 74. Okey, lepas tu dia kata yang A tu soalan dia nisbah bilangan kali angka yang diperoleh kepada bilangan kali percubaan. Bilangan kali percubaan tu maksudnya berapa bilangan shilling yang dilambung. So nisbah dia adalah, dia kata bilang nisbah ni yang bentuk yang ada titik bertindih tu, itu kita panggil nisbah. Okey. So sekarang ni kita nak buat nisbah dia kan. Dia kata nisbah bilangan angka. Kita tahu tak bilangan angka yang diperoleh? Tahu, sebanyak 74. So tulis 74. Okey, tulis per. Kalau nisbah kita guna per dulu. Per dengan kepada. Kepada ni maksudnya per lah. Kepada bilangan kali percubaan. Berapa bilangan kali percubaan? Tengok soalan. Berapa kali dia cuba lambung?
140. So per dengan 140. So kiralah. Okey, berapa ni? Tekan kalkulator dapat berapa? So kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat. Okey, so bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 37 per 70. Jadi bila kamu dapat jawapan yang macam ni, kamu tukarkan dalam bentuk nisbah. So jawapan dia akan jadi 37 nisbah 70. So inilah bentuk nisbahnya tu. Okey, inilah jawapan dia. Okey, tapi cikgu tak tekan kalkulator, cikgu kira je. Kamu check balik 74 bahagi 140 betul tak dapat ni. Okey, bila dapat nilai pecahan yang terkecil, kamu tukar dalam bentuk nisbah. Sebab dia minta nisbah. Inilah nisbah. Okey. Okey, soalan yang seterusnya dia suruh cari kebarangkalian memperoleh gambar. Jadi sekarang ni untuk kebarangkalian memperoleh gambar, kita tulislah P gambar sama dengan N gambar per dengan N S. Okey. So sekarang ni kita nak cari kebarangkalian gambar. Kita tahu tak bilangan kita peroleh gambar? Tak tahu kan? Boleh tak kita cari? Boleh dengan cara 140 tolak dengan 74. Okey, kamu kira 140 dia lambung. So angka dia boleh 74. So selebihnya mesti ada pilih, dia dapat gambar. So 140 tolak 74, kita akan dapat 66. Okey, so bilangan kita dapat gambar 66. Bilangan sampel berapa kali dia lambung tadi? 140. So kiralah dapat berapa? Tekan kalkulator dapat apa? So itulah jawapan dia. Okey, so cubalah untuk soalan yang seterusnya. Okey, thank you.